الله أنت ربي لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته المجتبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Al-Muhtaram Ar-Ra'isul Jilsah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis dan seluruh muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tidak dilupa pada seluruh kepimpinan masjid. Pertama sekali kita rafaq syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita sambung kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Surat berapa ingat tak? 35. Dayatah. InsyaAllah kita sambung pada muka surat yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah, ataupun kata olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula Tuhan aku yang kamu bertanya daripadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang dikasat pada segala hajat selama-lamanya. Tiada ia beranak dan tiada diperanakkan, dan tiada ada seorang yang menyamai dan sama tara dengannya. Suratul Ikhlas ayat 1 hingga 4. Ayat surah Al-Ikhlas ini antara 3 surah yang besar disebut oleh Nabi SAW. Jika membaca 3 surah ini seolah membaca sebutir Quran. 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi tuan-tuan, antara ayat yang besar ganjarannya dan besar makna pengertiannya adalah suratul Ikhlas. Kita berasa kecil sebab baca sokmah. Beriman dengan tok lelaki, suami kita baca kul huwallahu ahad. Bini kata baca kok surah lain kata Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, kita berasa macam komang. Ini surah besar. Ini surah akidah. Surah yang Allah Ta'ala sebut di dalamnya Qul huwallahu ahad. Bila ayat ada kalimah qul, maknanya dia 2 kali ganda penting. Ayat Quran penting belaka, tapi bila disebut dengan kalimah qul, maknanya 2 kali lebih penting. Semua ayat Quran Nabi wajib sampaikan, tapi bila mari ayat yang ada qul, Allah Ta'ala katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad. Makna 2 kali penting. Apa yang Allah suruh sampaikan? Huwallahu ahad, Allah itu Esa, tidak ada 2. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung segala hajat, tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ahad menafikan agama lain, termasuklah Kristian dan Yahudi. Kristian, Allah juga Tuhan dia kata. Tapi ada konsep Trinity, ada God, ada Son of God. Jadi tuan-tuan, ini bercanggah dengan akidah yang benar. Allah itu satu saja, tidak ada anak dan tidak diperanak. Sebagaimana yang disebut dalam ayat yang ketiga, lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, tidak diperanak. Allah ada lagu mana ustaz kalau tak beranak? Lagu tu lah. Allah ada tanpa ibu yang melahirkan.
Manusia ada tak hak tak ada ibu? Tuan-tuan sekalian? Tu tak faham. Manusia ada tak hak tak ada ayah? Ada? Nabi Isa Ibnu Maryam bin pada mak dia, ayah tak ada. Tapi ada tak manusia tak ada mak? Tak ada. Semua manusia ada ibu. Maknanya ada yang melahirkan. Bila ada yang melahirkan, itu makhluk, maka Tuhan tidak ada yang melahirkan. Maka lagu mana Allah ada? Allah itu azali, qidam, sedia kala, adanya tanpa mula, dan dia tidak berakhir. Ada kita ma sabaqahul adam, didahului dengan tiada, walahiqahul adam, lepas ada bertemu pula dengan tiada. Itu ada makhluk. Adapun Allah, dia qidam, tidak ada permulaan. Itu tuan-tuan sekalian. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak ada sekufu. Lebih tidak boleh, sama pun tidak boleh, apatah lagi lebih. Sama je hukum Allah dengan hukum manusia. Jaga molek cakap begitu, jatuh akidah. Tidak boleh menyamakan apa yang datang daripada Allah dan apa yang datang daripada makhluk. Sama pun tak boleh. Apatah lagi kita menyatakan ada yang lebih daripada Allah. Syiriklah, jatuhlah dengan serta-merta akidah kita. Ini maksud daripada surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Lalu kata tuan pengarang, disambung lagi, telah berfirman Allah Ta'ala, qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Artinya bersabda olehmu wahai Rasulullah bagi mereka itu, yakni sekalian manusia, serulah oleh kamu akan Allah, atau seru oleh kamu akan Ar-Rahman. Bapa kita panggil Tuhan kita Allah, ni ayatnya. Qul ud'u Allah, panggillah Tuhan itu Allah dengan nama Allah. Aw ud'u Rahman, ataupun panggil dengan nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Akan barang mana daripada keduanya kamu seru, maka ia elok. Ar-Rahman ke, Allah ke, molek belaka. Kerana bagi Allah Ta'ala beberapa nama yang elok. Sebagaimana sabda Rasulullah di bawah itu, inna lillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'in nasman man ahsaha dakhalal jannah. Artinya bahawasanya bagi Allah Ta'ala yang maha mulia, lagi yang maha besar, 99 nama. Barang siapa yang menghafalkan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga serta sekalian yang mula-mula masuk. Bagi Allah Ta'ala 99 nama. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kalau susah nak baca, nak ingat begitu, baca belagu macam kita baca tu lah. Al-Asma'u Al-Husna. Nabi kata barang siapa yang ahsaha, membilangnya. Dalam riwayat lain, faman hafizaha, siapa yang menghafalnya, baca, bilang, hafal, semua boleh pahala. Lebih-lebih lagi orang yang faham nama Allah dan dia i'tiqad dalam kepala otak akan kebenaran nama Allah itu, dijamin tempatnya dalam syurga. Jadi tuan-tuan, bagi Allah 99 nama, dan inilah nama yang paling baik. Bermula dengan lafzul jalalah, iaitulah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan selebihnya 99 lah. Ada pun 3 ni kata ulama yang paling besar, yang tidak layak diletak pada manusia tanpa diletak abdu depan. Boleh faham anak kita tak boleh nama Allah Ta'ala, tak boleh, kena letak Abdullah. Cucu nombor berapa dah? Nombor 8. Nama dia cucu Allah Ta'ala, tak boleh. Kena letak Abdullah. Depannya Abdun. Apa makna Abdun? Hamba. Abdullah, dia tak boleh jadi sukun kerana dia mudhaf. Ini perbahasan bahasa Arab pula lah. Asalnya Abdun, hamba. Apa jadi abdu? Kerana dia mudhafun, Allahi mudhafun ilaih. Ini tak faham pun tak apa. Cuma biasa kita dengar, itulah kaedahnya, Abdullahi. Ar-Rahman juga begitu, Abdur Rahman. Ar-Rahim, Abdur Rahim. Itu yang paling mulia, 3 nama ini.
Dan dalam hadis Nabi sebut khairul ismi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama paling baik nak berikan anak Abdullah, Abdurrahman. Tapi kita berasa komang. Abdullah kau orang panggil Doloh. Abdurrahman kau orang panggil Mang. Ana wak warna orang Melayu tuan-tuan sekalian. Ana wak warna. Tapi letaklah nama yang paling baik. Kerana hari kiamat akan dipanggil nama seseorang itu dengan nama yang diberi oleh ibu bapanya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu Nabi larang kita gelar orang. Panggillah orang dengan gelar orang yang mak ayah diberi. Kan macam-macam zaman kita kalah dulu. Nama Mang panggil lembu. Ada. Nama Abdul Rahim panggil bewok. Sungguh. Kalau saya tu, kalau tuan-tuan tahu, kalau saya kalau kluster. Kalau bijak tu mazah atas. Ustaz kalau mazah. Dah ingat order enggak? Ustaz. Saya kalau mazah atas tuan-tuan sekalian. Nama molek-molek ada panggil lembu, biri, kambing, la ilaha illallah. Ni nama molek-molek nama Abdullah nama. Abdullah Fahim nama. Comel nama. Panggil Kubah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini kisah benar yang saya cerita ni. Maknanya awak guna zaman budak-budak. Jadi tuan-tuan jangan panggil nama orang dengan nama yang tidak diredainya. Panggillah dengan apa nama yang mak ayah diberi. Tapi masalahnya ni tuang dia sungguh panggil nama tu. Tu masalah kau. Tak? Nama Safwan orang ada. Masa panggil Safwan, panggil Imako. Dia suruh panggil. Dia suruh panggil. Itu masalah juga tuan-tuan. Jadi biasakanlah panggil dengan nama yang baik, kerana nama yang dipanggil itu adalah apa nama? Doa. Dia faham doa. Orang panggil sebut nama kita tu doa. Sabri, sabri. Jadilah orang sabar. Betul tak? Hasan, jadilah kita orang baik. Hasan ni baik. Hamidah, yang terpuji, jadilah yang terpuji. Dah nama mana? Dah. Ini tuan-tuan sekalian panggil nama yang penuh. Kalau tak boleh nak kawal semua apa nama manusia nak suruh panggil dengan nama yang sempurna, payah dah. Maka mulakan dalam rumah kita. Panggil anak kita nama penuh dia. Dia faham? Panggil nama penuh. Muhammad, mak didik begitu. Ahmad, tolong akak barang ni, panggil nama penuh. Itulah doa. Lebih-lebih lagi ibu yang panggil anaknya. Ibu panggil Ahmad yang terpuji. Dan kalau ibu doanya tidak ada hijab. Setiap yang disebut ibu tu doa. Dan ibu tak nanti sebut litahlah hati doa dah. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Yang diucap oleh ibu tidak ada hijab, terus sapa ke Tuhan. Kita orang lelaki, orang biasa 3 syarat. Nak terus sapa Tuhan doa 3 syarat. Iza da'an, yang pertama mesti doa dulu. Yang kedua falyastajibu li, ikut segala syariat Tuhan. Yang ketiga wal yu'minu bi, beriman dengan sesempurna iman, baru terima doa. Adapun doa dua golongan, ibu dan yang dizalimi. Dua ni tak ada syarat, siapa terus. Orang yang dizalimi termasuk kata Nabi SAW, walaupun dia kafir. Kita pergi kedai pek yang tidak Islam, kita kata dia kafir, tak apa. Tak, tayar kita baca, kita curi senyap-senyap. Curi apa nama? Dalam tayar panggil dia. Apa nama? Dalam pada ingat apa? Dalam tayar tu panggil dia tiup. Lama dah akan tiup. Tayar le ni kan tiup le. Dia tuan-tuan pergi kedai pek. Kita kata apek ni kafir, kita pun ambil tiup dia. Buat lari senyap-senyap. Tu zalim. Kerana mencuri hak orang. Apek tu tak Islam. Dia pun pergi tubik, tengok matahari, minta dengan Tuhan ni. Oh Tuhan, oh Tuhan. Ni kakak tu bahang tayar apa nama tiup aku. Tuan-tuan, walaupun diminta dengan Tuhan dia, kata setengah ulama, hakikatnya Tuhan yang sebenar itu Allah Ta'ala. Yang diminta itu Allah dengar dan Allah makbul walaupun dia kafir. Dua golongan ni jaga molek tuan-tuan. Doanya bahaya. Siapa terus ke Tuhan? Dua ibu bapa dan juga orang yang dizalimi, orang yang kita buat jahat. Jadi tuan-tuan, antara doa kata ulama, nama orang kita panggil, jangan panggil buruk-buruk, panggillah nama yang diberi oleh ibu ayahnya, nama yang baik-baik. Jadi tuan-tuan, sebelum kita jadi ayah, belajarlah lagu mana nak beri nama anak.
Jangan main barang-barang kali tuan-tuan sekalian. Berilah nama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul ismi Abdullah wa Abdurrahman. Itu yang paling baik. Hadis Nabi lain sebut yang lebih umum, khairul asma ma'ubbida wa hummida. Nama yang paling baik yang diberi nama Ubbida, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Rahim, apa saja nama Allah. Wa hummida ataupun nama Nabi Muhammad, Ahmad, Taha, Yasin, itu semua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun nama orang yang ada dalam Quran, ataupun nama ulama, ataupun nama orang soleh. Tambahi nama Allah. Bukan juga nama Muhammad ataupun Ahmad. Nak beri nama lain. Nampak tak? Minat sangat Real Madrid, nak beri nama Benzema anak ni. Karim Benzema. Maka tuan-tuan letak juga nama Nabi depan. Ahmad Benzema. Biar gitu. Boleh faham ni? Biar ada juga kerana orang yang nama Allah, nama Nabi, nama para alim ulama akan duduk barisan depan hari kiamat esok-esok. Tuan-tuan bayang, lamanya nak dihisap seorang demi seorang, orang yang nama baik-baik duduk barisan hadapan. Baik. Maka kata Nabi, nama Allah ada 99. Orang yang mengiranya, menghafalnya, membacanya, maka dia masuk syurga. Sahabat saya, apa nama sahabat kita, kalau tuan-tuan kenal, Ustaz Nazmi Karim. Setiap kali sebelum kuliah, dia akan mula dengan Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna tu. Baru start kuliah. Jadi amalan dia. Jadi tuan-tuan, itu juga perlu kita jadikan amalan. Ni Asmaul Husna dah ingat. Nama main bola hafal si panah ingat. Betul tak? Dak kata korang saya ingat. Kita minat sungguh Terengganu. Asal sebut Chelsea Real Madrid asal kita minat Terengganu. Dari jaga go, hafal jaga go Mopak ingat habis. Jangan awak main. Jadi tuan-tuan sekalian minat sungguh. Tapi jangan siapa nama Allah dah ingat. Tak? Ada perhimpunan kita nyanyikan lagu negaraku, habis negaraku. Yang kedua, Selamat Sultan, habis Selamat Sultan. Yang ketiga, Asmaul Husna, jengku. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sampai situ alright? Buat berang je. Tam-tam baca ramai-ramai, dah ingat tuan-tuan, nama Tuhan dah ingat, malu korang. Nama Tuhan yang buat kita, biar ingatlah. Hak lain nak ingat, kau pandailah. Nak ingat apa saja yang kita minat. Nama Allah, biar ingat dulu. Faham tak? Nama Nabi 25 yang wajib ingat, biar ingat dulu. 10 malaikat yang wajib ingat, biar ingat. Tugasnya sekali, biar ingat. Nama Allah dah ingat. Nabi kalau Allah kata wajib ingat belaka, mapuhkah kita? 100,000 lebih. Maka Allah wajibkan ingat 25. Ulama wajibkan ingat 25. Tu pun nasib baik Rehan buat lagu. Kalau Rehan dah buat lagu, mapuhkah tak ingat? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli. Lagu apa tu? Lagu Rehan lah. Kalau Rehan tak buat, Adang, Ajeng. Tak ingat. Ni tuan-tuan lihat. Tu komim babi. Termasuklah nama malaikat 10. Tuan-tuan carilah mana kitab akidah. Bilangan malaikat, ulama kata wallahu a'lam. Tak tahu. Nak khabar apa? Banyak. Kalau wajib ingat belaka, jeng kita. Maka diwajibkan ingat 10 serta dengan tugas. Kita pun kata Israel turunkan rezeki angguk macam. Ada. Oh, rezeki. Israel terik nyawa, rezeki apa? Jadi tuan-tuan sekalian, tu pun tukar mimbar. Jadi kena ingatlah. Para malaikat dan juga yang diperintah oleh para ulama daripada hadis Nabi dan Quran, mereka istinbat baru wajib kita ingat. Termasuklah 99 ini. Baik. Lalu huwallahu alladhi la ilaha illahu, ia juga Allah yang tiada yang disembah dengan sebenar melainkan ia. Ini kalimah agung, al-qaulus thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalimah yang wajib ada dalam jiwa kita di dunia dan hari kiamat. Itulah kalimatut tahlil. Kita duk panggil tahlil. Apa makna tahlil?
la ilaha illallah. Tu tahlil. Dia zikir-zikir tuan-tuan, dia ada nama ringkas dia. Bismillah, nama ringkas dia basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa nama ringkas dia? At-ta'awuz ataupun isti'azah. Kalau orang kata baca isti'azah, kita pun baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh faham? Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Itu nama-nama bagi zikir. Boleh faham? Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Boleh faham Jadi tuan-tuan, tahlil la ilaha illallah. Yang kita majlis tahlil, la ilaha illallah tu tahlil. Dak depan tu, depan ulama saja letak. Kerana zaman dulu tuan-tuan, kalau dak letak payah dak nak baca Quran, maka ulama pun letak baca alif lam mim dulu. 3 ku, betul tak? Ngelah orang baru afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cerah hati belaka. Sebab mana? Dekat dah nak makan gula. Mana? Jadi tuan-tuan sekalian, kita jadi silap faham. Padahal benda besar. Dalam Quran sebut fa'lam. Ya, fa'lam. Itu. Fa'lam itu fa'alih ain lang mim. I'lam itu fa'e. Kalimah fa'e. Fa'e apa? Fa'e ama. Fa'e ama dalam Quran li ifadatil wujub. Dia ada fa'e, bahasa Arab ni kalimah tuan-tuan, dia ada fa'e, dia ada isim kata nama, fa'e kata perbuatan, haraf huruf jar. Ni dah pula tak faham pun. Fa'e pula ada 3. Madhi, mudhari', amar. Madhi past tense. Faham? Mudhari' hal ataupun mustaqbal, sekarang akan datang. Akala telah makan, yakulu sedang makan ataupun akan makan. Yang ketiga fa'il amar, dia panggil fa'il perintah. Makanlah, itu perintah. Faham tak? Telah bangun past tense, sedang bangun, akan bangun, tiba-tiba mari bangunlah. Bangunlah tu perintah. Faham ke tak faham? Jadi nak cerita fa'il amar tu je. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran fa'lam, i'lam. I'lam tu fa'il amar. Ketahuilah kamu, belajarlah kamu, fahamlah kamu, mengajilah kamu. Maka biasanya fa'il amar dalam Quran li ifadatil wujub. Ulama usul fiqh kata li ifadatil wujub, memberi makna wajib. Tengok dalam kitab Usulul Fiqh. Antara kita asah usul fiqh, matan waraqat. Orang pergi pondok dia belajar matan waraqat. Apa makna wujub? Ma yusabu ala fi'li. Barang yang boleh pahala besar kalau buat, wa yu'samu ala tarkih. Boleh dosa besar kalau tinggal. Baik, apa yang wajib belajar tu? Apa yang kalau belajar pahala besar? Apa yang kalau tak belajar dosa besar? Annahu la ilaha illallah, bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi tuan-tuan, sebab tu ulama syarah la ilaha illallah berkitab-kitab, berjilid-jilid, nak beri faham tuntutan la ilaha illallah. Munasabahlah 80 tahun hidup yang menentukan syurga la ilaha illallah. Betul tak? 60 tahun hidup, 80 tahun hidup, yang tentukan syurga ke neraka itu kalimah paling akhir, la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Pak patah. Lama kita hidup, yang tentukan kita selamat pak patah ni. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir kalamnya, apa nama ketika nak mati, la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, lalu dia mati. Kegi ke, esok ke, lusa ke, bulan depan ke, yang penting kalimah paling akhir la ilaha illallah. Lepas tu dia diam ke, koma ke, apa ke, kalimah paling akhir la ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah, masuklah dalam syurga. Mudah ngak ustaz nak masuk syurga, la ilaha illallah ya. Jangan cakap sedap gitu tuan-tuan. Kerana yang cakap saat sakratul maut itu bukanlah mulut kita, tapi akidah kita.
iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai orang tak boleh sebut walaupun yang jom talqinnya Nabi. Kan Nabi ajar laqinu talqin. Apa makna talqin? Ulang ajar. Mautakum, orang yang nak mati dari kalangan kamu, la ilaha illallah. Di telinganya sebut la ilaha illallah. Siapa dia boleh sebut? Siapa dia boleh sebut? Tu tugas anak soleh, suami soleh, bini soleh. Nampak? Bini tu lelaki nak mati, anak ayah nak mati, duk kat telinga ajar siapa boleh sebut. Talqinkan ia. Tuan-tuan, Abu Talib yang talqinkan dia Nabi Muhammad. Abu Talib talqinkan dia Nabi Muhammad, manusia paling mulia atas muka dunia ini. Boleh sebut tak? Tak boleh. Jika Allah tidak pilih. Rupa-rupanya kata Nabi, al-mar'u mata ala ma'asha alaih. Manusia akan mati dengan apa yang dia hidup. Hidup dulu junjung la ilaha illallah. Hidup dulu faham kehendak la ilaha illallah. Hidup dulu pegang, kemah, kejak, i'tiqad la ilaha illallah. Baru boleh sebut. Jadi tuan-tuan, la ilaha illallah perbahasannya panjang. Kalimah zahir saja pun ulama sebut panjang. Apa tak sebut Allahu ilahun, Allah Tuhan? Kamu dah. Kenapa la ilaha illallah? Rupa-rupanya bila nafi dan isbat li ifadati takhsis, memberi makna khusus. Allah ilahun, Allah Tuhan. Kamu dah? Betul tak? Mudah. Tapi apa buat mari pak patah la ilaha illa Allah. Rupa-rupanya inilah kalimah yang terkandung dalamnya, ayat yang terkandung dalamnya nafi dan isbat. La ilaha nafi, tak ada Tuhan illallah, isbat kecuali Allah. Maknanya apa? Takhsis. Macam kita tanya malang ni, siapa dak mari? Kita jawab Muhammad dak mari. Ustaz pun kata Pak Deng, kita pun kata Pak Deng dak hari kak. Ustaz pun kata Pak Liah dak hari kak. Pas sudahlah, dak sudah soalan tu. Boleh faham kerana satu persatu kita tanya tanpa takhsis. Kecuali bila kita jawab, ustaz tanya siapa dak hari mana ni, kita pun kata mari belah ke Pak Awang yang dak hari. Ustaz tanya dak lepas tu, dak tanyalah mari belah ke Pak Awang je dak mari. Ataupun nafi isbat, dak mari belah ke kecuali Pak Awang. Maknanya apa? Dak hari belah ke lah, seorang yang mari. Itu maknanya. Boleh faham? Jadi tuan-tuan, itu nafi dan isbat, nak beritahu Allah ya Tuhan. Allah ya Tuhan. Waktu iyyaka na'bud kita baca dalam suratul Fatihah. Banyak kali saya ulang. Allah sebut dengan diterbalikkan kalimah asalnya. Ikut kaedah asal, na'budu iyyaka. Itu asalnya. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu asalnya. Tapi Allah terbalikkan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kata ulama, ta'khiru ma haqqahu taqdim li ifadati takhsis, diletakkan di belakang apa yang sepatut diletakkan di depan, li ifadati takhsis, memberi makna khusus. Na'budu iyyaka, kami sembahmu wahai Tuhan, hak lain kami sembah juga. Nampak? Masa sembahyang sembah Allah, luar sembahyang sembah piti, sembah manusia, takut ada manusia lebih pada Allah, sembah hawa nafsu. Tapi bila iyyaka na'bud li ifadati takhsis, hanya padamu wahai Tuhan ya Allah kami sembah, yang lain tidak. Boleh faham tak tuan-tuan? Itu maknanya. Sebab itulah kita kena faham kehendak la ilaha illallah. Kata ulama, hasil daripada la ilaha illallah membawa makna al-istighna an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma ada ilaihi. Dua ya. Ingat ni sampai mati tuan-tuan. La ilaha illallah dia lahir dua perkara. Al-istighna an kulli ma siwa, Allah terkaya daripada yang lain. Yang kedua, yang lain fakir kepada Allah. Apa makna istighna, terkaya? Dia tak harap sikit ke makhluk. Kita sembah Allah, bukan manfaat boleh pada Allah, manfaat boleh pada kita. Allah tak perlu manfaat kita. Boleh faham Tengok ayat
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat, jadi hamba abdi padaku. Liya'budun itu kata ulama bukan lam lil manfaah. Aku tak jadi manusia dan jin untuk dapat manfaat mereka sembah aku, bukan. Lam itu lisayrurah lil aqibah. Itu makna tuan-tuan sekalian. Maknanya kalau kita semua taat pada Allah, atas dunia ni tak ada seorang orang yang lawan Tuhan, taat belaka, maka manfaat boleh pada siapa? Pada kita, bukan pada Allah. Satu. Yang kedua, seluruh dunia, katakan seluruh dunia lawan Allah Ta'ala, akak sepanduk lawan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, ketika itu ketahuilah sikit pun kita tak mampu kurangkan kuasa Allah. Faham wa ma kana Allah, apa ayat Allah Ta'ala sebut tu, tidaklah Allah Ta'ala itu mampu dikurangkan kuasanya saat manusia semua menentangnya. Jadi tuan-tuan, Allah sedia kala dan begitulah maha berkuasa. Kita taat, Allah begitulah yang untung kita. Kita lawan Allah Ta'ala, Allah begitulah yang mudaratnya kita. Boleh faham Itu istighna, tidak berharap pada makhluk walaupun sedikit. Adapun kita fakir, tidur malam, bangun pagi tadi harap ke Tuhan, Tuhan tak kejut, matilah kita. Betul tak? Tuan-tuan kelip mata tu dengan izin Allah. Akak tangan saya duduk cakap depan ni dengan izin Allah. Allah ada izin, tak boleh. Allah ada izin, tak boleh. Manusia paling pandai berpidato, juara dunia, Allah tarik nyawa, boleh cakap? Tak boleh. Keras itu. Bodybuilder, katang, orang si pack 18 pack, tuan-tuan sekalian. Ni, nampak? Katang. Orang tumbuk orang pecah kepala. Bila dia mati, orang tumbuk dia balas tak? Tak lah. Tak boleh. Tanpa izin Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, semua yang kita buat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna fakir. Bila layak mengaku kaya, dah agak kau agak sikit. Itu kaya yang sebenar. Kaya sebenar bila dah agak sikit kau orang. Makan nasi pergi cari diri tu, padi pergi tanam diri, semah diri, bajak diri, kilang diri, itu baru terkaya. Tapi tuan-tuan, nak makan nasi tani, agak ke apa nama meseng, agak ke petani, agak ke kilang, agak ke pemborong, agak ke perucik, sebelum sampai ke rumah kita seplastik berah. Boleh faham itu makna fakir. Bila fakir tak layak sombong, bila fakir tak layak agah, bila fakir tak layaklah kita bersifat dengan sifat Allah, azamah, kibriya, semua tak layak. Itu maksud fakir. Itu orang yang faham kalimah la ilaha illallah. Bapa sebut la ilaha illallah sombong, bak tak faham. Mulut la ilaha illallah, gaung orang sombong, tak faham ni. Mulut sebut la ilaha illallah, rasa ada yang lebih hebat pada Allah kerana tak faham. Jadi tuan-tuan, Allah tak ambuh yaquluna bi afwahihim, sebut dengan mulut ma laysa fi qulubihim, tanpa dipahami dengan apa yang ada dalam hati kita, tuan-tuan sekalian. Baik, maka bila sebut nama-nama Allah dalam kitab ini, ditulis sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita kenal nama-nama Allah, tauhid al-asma' was sifat. Jadi bagi yang pertama al-asma', nama-nama. Yang pertama Ar-Rahman, yang memberi nikmat yang besar-besar. Itu nama yang pertama. Allah, apa makna Allah? Lafzul jalalah, lafaz keagungan Allah, asal daripada kalimah ilahun. Ar-Rahman, itulah yang memberi nikmat yang besar-besar, ataupun maknanya yang maha pemurah, itu Ar-Rahman. Boleh faham Ar-Rahman yang maha pemurah. Yang kedua Ar-Rahim, yang memberi nikmat yang kecil-kecil, ataupun maknanya yang maha pengasih. Jadi tuan-tuan, kata ulama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama yang lahir daripada satu perkataan, iaitulah Ar-Rahmah. Rahmah, kita sebut rahmat, tuan-tuan.
Daripada rahmat itulah lahir yang pertama Ar-Rahman, lahir yang kedua Ar-Rahim. Dua kali ulang dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Betul tak? 4 kali. Apa nama? 2 kali. Disebut 2 dan 2. Tuan-tuan sekalian, Ar-Rahmanirrahim, nama yang paling besar selepas Allah. Apakah perbezaan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kata ulama, antaranya sebagaimana yang disebut dalam kitab ini. Ar-Rahman yang beri nikmat besar-besar, Ar-Rahim yang beri nikmat kecil-kecil. Ada juga kata ulama, Ar-Rahmanud dunya War-Rahimu fil akhirah. Rahman sifat Allah atas dunia, Ar-Rahim sifat Allah hari kiamat. Apa maknanya? Ar-Rahman sifat Allah Maha Pemurah atas dunia. Orang Islam makan nasi, orang kafir makan nasi, orang fasik makan nasi, munafik makan nasi, mujrim makan nasi, semua makan nasi. Itu Rahman. Orang semayang taat pada Allah, sujud tengah malam, nangis, makan roti sana, hak lawan Tuhan, sembah Tuhan lain, makan roti sana. Itu Rahman. Maha Pemurah Allah Ta'ala. Kita murah juga, tapi kalau orang kita beci, kita tak beri. Betul tak? Orang kita tak beri. Baloh 18 tahun baloh. Tiba-tiba mari rumah kita pinjam piti 100. Tak beri. Kerana apa? Kerana kita tak beri. Allah Ta'ala dengan sifat Maha Pemurahnya, yang dia sayang dia beri, yang dia murka pun dia beri. Itu sifat Rahman. Cuma tuan-tuan sekalian, bila Allah beri, dia terbagi 2 lah. Hak ni yang kita kena hati-hati. Yang pertama dipanggil nikmat, yang kedua dipanggil istidraj. Hak ni kena hati-hatilah. Nikmat, apa tanda nikmat? Pemberian Allah kepada kita, tanda dia redha. Pemberian Allah pada kita, tanda dia redha. Istidraj, pemberian Allah pada kita, tanda dia tidak redha, dan untuk jadikan kita kehamu sampai nihayah kejahatan, Allah pun senjah nyawa. Itu istidraj. Sebab tu tuan-tuan kena hati-hati. Ada orang dia kata, dulu aku mayang dak aku ana nega. Dak mayang kau laku. Mana nak kau apa? Dak payah mayang kalau gitu. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Semayang dak laku. Kau mayang, kau dak mayang kau laku. Itu bukan nikmat tu, hati-hati. Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan istidrak kamu dalam keadaan kamu tidak sedar. Ini bahaya istidraj. Istidraj ni tuan-tuan lebih bahaya pada kanser. Kanser tak sedar juga. Orang biasa sedar kanser tuan-tuan stage 4, betul tak? Tahap 4 baru sedar kanser. Bahaya dah tu. Tapi istidrak bukan stage 4, mati baru sedar. Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj. Kau dak mayang, kau kaya. Kau lawan Tuhan, kau maju nega. Kau dak puasa, kau untung banyak. Itu tuan-tuan bukan nikmat, hati-hati. Itu istidraj. Kena istidraj bila sedar, bukan stage 4, stage 5, stage 6, bukan. Sedar bila mati, Allah senjah nyawa, masa tu sedar. Wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau pemberian Allah buat kita makin dekat dengan Tuhan, nikmat dah tu, alhamdulillah. Kalau pemberian Allah kau maju nega, ditambah rezeki, naik gaji, bonus boleh mendekatkan kita dengan Allah, nikmat dah tu. Makin pemurah, nikmat dah tu. Makin mari rumah Allah, nikmat dah tu. Tapi kalau sebaliknya, wal'ayazubillah, itu istidraj. Tapi nak beritahunya, Rahman Allah, dia akan beri. Yang lawan dia, yang taat dia, dia akan beri. Itu nama, itu maksud Ar-Rahman. Sesat Yang kedua nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim kata ulama, War-Rahimu fil akhirah. Ar-Rahim sifat Allah hari kiamat. Atas dunia mu lawan aku, mu ikut aku, makan nasi sama. Boleh Tapi hari kiamat minta maaf banyak. Tidak ada maaf bagi orang yang kufur pada Allah. Tidak ada maaf.
innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak ampun orang yang syirik, tidak ampun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang lain Allah boleh ampun kalau Allah nak ampun. Syirik minta maaf, kufur minta maaf. Allah siap buat pengumuman sempena hari raya Idul Adha. Hak kita nak sambut ni, ada pengumuman khas dalam Quran, surah At-Taubah. Surah Taubah kan, tak ada bismillah. Surah At-Taubah. Wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Wa azanun, dengar ni pengumuman. Itu makna azan. Tu bila abang tu pengumuman lah. Cuma tidak khabarlah pengumuman mayar tak ada lah, kerana ada dah bagaimana yang diajar oleh Nabi. Sebut Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, itu pengumuman cara ajak orang mari sembahyang. Setelah sahabat kata, takkah kita nak ikut Kristian? Apa nama goncang, apa loceng? Nabi pun syariatkan azan. Allah syariatkan azan. Wa azanun minallahi wa rasulih. Ini dia pengumuman daripada Allah dan Rasulnya. Yaumal hajjil akbar, sempena hari raya korban. Al-hajjil akbar, kata ulama, raya korban. Yang tahun ni haji akbar ni tuan-tuan, 2 khutbah kan. Raya tahun ni pagi khutbah raya, tengah hari khutbah Jumaat, hari raya haji akbar. Maka Allah kata ada satu pengumuman penting, dengar wahai manusia, sempena perayaan hari raya akbar. Apa dia pengumumannya? Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minal musyrikin. Apa makna bari? Berlepas diri. Minal musyrikin, daripada orang yang syirik pada Allah. Apa makna berlepas diri? Kata ulama, intiza'ur rahmah. Allah cabut, Allah asingkan kita daripada rahmat dia. Mana pun Allah tak cara terus, kau anamu nak buat apa? Itu makna bari. Maka disebutlah hadis Nabi, la tunzi'ur rahmah, tidaklah Allah tarik dia punya rahmat daripada diri kita, tuan-tuan sekalian, illa min syaqi, kecuali orang tu celaka di sisi Allah. Hari kiamat nak agak ke amal kita, dah agak acah tau. Tuan-tuan, amal kita tak boleh bayar syurga Allah, tak boleh bayar. Ya? Apa yang buat kita masuk syurga? Rahmat Allah. Tiba-tiba ada golongan Allah kata bari. Ada ulama kata bari ni hari kiamat Allah tak pandang dia. Tuan-tuan, antara sifat Allah yang kita baca lah semayang, Allahumma antas salam, betul tak? Yang Nabi berpusing ketika Allahumma antas salam. Nabi bila lepas mayang, Nabi wirid astaghfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nabi duduk tetap sebagaimana ketika dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi duduk gitu, jangan berganjak, duduk gitu. Bila Nabi pusing, bila Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, masa tu Nabi pusing, tengok Allah belakang. Bukan saja-saja Tok Imam pusing tau. Kita tengok Tok Imam pusing, kita buat tak rumah. Nak anak hati apa ayah pusing? Tahu, ikut Tok Imam. Dia tuan-tuan dia pusing tu kerana ikut Nabi. Nabi pusing masa Allahumma antas salam. Wahai Tuhan, mu bersifat as-salam, Maha sejahtera. Wa ilaika ya'udus salam, akan balik padamu wahai Tuhan yang bersifat sejahtera. Fahayyina rabbana bis salam, hidupkanlah kami wahai Tuhan dengan kesejahteraan. Tahu tak? Dengan limpah sejahtera daripadamu. Boleh faham Hari kiamat Allah zahirkan antara sifatnya as-salam, dengan Allah beri salam kepada seluruh hamba-Nya. Assalamualaikum ya ibadi, salam sejahtera ke atas kamu semua wahai hamba-hambaku. Semua akan diberi salam, kecuali siapa? Orang yang syirik tadi.
Annallaha bari, Allah berpaling. Tuan-tuan, hari kiamat Allah paling. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah akan tunjuk lalu ahli neraka ni dan duk dalam neraka, Allah tunjuk dah. Masa nak mati tak boleh ngucap, Allah tunjuk dah. Dalam kubur tak boleh jawab soalan. Depan Tuhan Allah tak pandang. Di telaga Kausar tak luluh nak minum. Ini tanda-tanda kita semua ahli neraka, wal'iyyazubillah. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah berpaling. Kenapa syirik? Sebab tu tuan-tuan, janganlah syirik pada Allah. Dosa lain kalau tak boleh nak lari dan buat kerana kita manusia, taubat. Tapi syirik jangan. Yang kita faham syirik pakai takar, jumpa bomo, yelah tu. Tapi ada syirik yang kita tak sedar. Ragu dengan ayat Quran tu syirik, tuan-tuan sekalian. Jaga-jaga molek. Jaga-jaga, kita semua orang Islam, jangan ragu dengan Quran yang kita baca. Abdullah bin Mas'ud kata, man kafara ayatan minhu. Quran ni 30 juzuk ni tuan-tuan. Man kafara ayatan minhu, suti Quran kita percaya belaka, dia kufur satu kalimah je, satu je kufur. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faqad kafara kullah, kamu kufur suti Quran. Ini kaedah akidah. Boleh faham matematik 5 tolak 4, 6 tolak 2 4, 6 tolak 3 3. Akidah hukum iman tolak 1 kosong. Saya percaya Allah Ta'ala, percaya Rasul, percaya kitab, percaya hari kiamat. Apa nama qada-qada tak percaya, kufur lalu. Faham Hukum Islam 5, saya percaya apa nama hukum Islam, sebab apa nama dua kalimah syahadah. Saya apa nama puasa mayang, saya tak percaya. Tuan-tuan kufur lalu. Semayang percaya dah apa tak mayang, malah itu fasik. Itu fasik. Boleh faham Islam lagi tapi fasik. Fasik pun neraka juga, tapi tak kafir lagi. Tapi kalau kata 5 hukum Islam saya tak percaya, saya zakat kufur. Selepas wafat Nabi SAW, yang gantikan Nabi Abu Bakar, Allah uji selalu. Uji selalu. Lepas mati Nabi, ramai orang murtad tuan-tuan. Lepas tu Allah sebut dalam Quran tu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul, yang sebelumnya juga ada rasul. Afa imma ta'aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Adakah kalau dia mati ataupun dibunuh, kamu lari daripada ajarannya? Maknanya ikut Nabi kerana Nabi, bukan kerana Islam yang dibawa. Maka Allah tempelok golongan ini. Dan betul berlaku, lepas Nabi wafat, ramai jadi murtad. Bahkan ada Nabi palsu, Musailamatul Kazzab. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar arwah Khalid Al-Walid pergi ke satu kampung yang menolak syariat zakat. Zakat tak percaya, tak mau bayar zakat, dan kami tolak syariat zakat. Abu Bakar arwah Khalid Al-Walid, kamu pergi ke kampung ini, suruh dia taubat. Kalau tak mau taubat, tak mau mengaku zakat itu wajib, hukumnya pancung. Kenapa? Murtad. Tuan-tuan, apa hukum murtad? Pancung. Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang tukar agamanya, hukum Allah kata bunuhlah dia. Kerana itu jenayah paling besar. Boleh faham Dah tu ustaz, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jangan salah faham ayat ni. Tidak ada paksaan dalam agama bagi orang kafir. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam, tak boleh. Tak, pergi ke orang Cina, masuk Islam, tak masuk, tembakmu, tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Ajak dengan hikmah, hidayah milik Allah. Ada pun orang dah Islam, ayat ni tak terpakai. Orang dah Islam wajib ikut perintah Tuhan. Tukar agama selepas Allah pilih jadi orang Islam, itu jenayah paling besar. Hukumnya faqtuluh, bunuh. Abu Bakar kata, Khalid, kamu pergi ke kampung itu, suruh orang kampungnya taubat, terima balik syariat zakat. Kalau tak mau taubat, maka hukumnya bunuh. Khalid Al-Walid pun pergi. Bila pergi tuan-tuan, tiba-tiba dengar bunyi azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila ada orang azan apa makna? Ada orang semayang betul tak? Ada orang semayang, Khalid pusing mula balik. Wahai Abu Bakar, tak jadi nak ya bunuh Islam lagi. Apa kata Abu Bakar? Khalid kata, kerana mereka masih semayang. Abu Bakar kata, pusing. Walaupun dia semayang, dia tolak satu hukum Islam. Nampak tuan-tuan Dia semayang, dia puasa, tapi dia kata zakat tak wajib. Apa hukumnya? Macam saya sebut tadi, tolak satu tinggal kosong. Abu Bakar kata pusing. Kalau tak mau taubat, hukumnya bunuh. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu akidah kena jaga. Quran ni, sutil Quran, kita tolak satu huruf saja jatuh kufur. Saya percaya belaka, alih tak percaya, alih lam mim. Lam mim, apa baca gitu? Aku tak percaya alih. Tuan-tuan, jatuh kufur. Boleh faham? Quran daripada bismillah sampai sing minal jinnati wan nas, wajib yakin 100% semua sekali. Itu baru luluh iman kita. Boleh faham Jadi tuan-tuan, orang kufur hari kiamat dengan sifat rahim Allah tak akan layan. Tak ada belah kasihan. Bahkan Allah akan balas seteruk dan seazab-azabnya orang yang kufur pada Allah. Tuan-tuan sekalian, tak akan diberi belah kasihan, tak ada. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Duklah neraka, panjat dinding nak tubik, Allah kata malaikat, ambil, lepas mula dalam neraka. Tak ada belah kasihan. Kerana atas dunia aku beri peluang, kamu kufur padaku. Boleh faham tuan-tuan? Allah Ta'ala tak beri peluang. Ada pun pada orang mukmin, Ar-Rahim ini sifat belah kasihan yang tidak ada tara bandingnya kepada orang mukmin. Tuan-tuan, neraka 7 tekak, laha sab'atu abwab. Neraka Allah buat 7 tingkat. Mari syurga Allah buat 8 lebih se. Nak kabur apa? Rahmatnya Allah Ta'ala. Lebih se. Bila buat amal baik lebih, syurga lalu. Buat amal jahat lebih, tunggu, cek dulu. Suruh malaikat korek. Kalau jumpa pahala yang menyebabkan dia boleh masuk syurga, korek dulu. Lebih pahala, derah-derah suruh masuk syurga. Lebih dosa, Allah kata cari wahai malaikat sampai jumpa pahala yang boleh dia masuk syurga. Cari tak jumpa juga. Nak buat mana? Neraka lah. Ada orang kita yang masyhur kisah, bila malaikat tanya, mu ni amalan baik, amal jahat sama ni? Sama. Nak buat mana ni? Malaikat pun korek. Mu rajin nak makan dengan duk sekapung dengan orang soleh, ulama. Duk rajin. Mu rajin nak makan sekali dengan ulama, duk rajin. Mu rajin duk salam dengan ulama, duk rajin. Mu rajin duk salam dengan orang yang rajin salam dengan ulama, orang rajin masuk juga. Nampak tuan-tuan, Allah korek. Sebab tu la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kebaikan yang kecil jangan pandang rendah. Walaupun alih paku tengah jalan, jangan pandang rendah. Alih paku tengah jalan, lalu pialang tengok ada siapa, ambil, tak ada siapa, jangan pandang rendah tu. Mungkin hak tu tolong kita masuk syurga saat pahala dan dosa kita sama. Faham? Jadi tuan-tuan, itulah sifat rahim, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, Al-Malik. Nama Allah yang ketiga, Al-Malik, yang memerintah pada makhluknya dengan menjadikan dan meniadakan dan menyuruh dan menegah dan lain daripadanya. Inilah Al-Malik yang sebenar-benar Malik, yang memiliki dengan hakikatul milkiyah, disebut dalam kitab Al-Iman. Hakikat milik. Malik mana pun raja. Allah itu Malikul Muluk, raja segala raja. Dalam Fatihah kita sebut Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Hari kiamat kayak gini, Allah kumpul orang besar depan Tuhan. Dulu dia orang besar, dulu dia pembesar. Allah kumpul depan Allah. Allah tanya satu soalan. Ni dalam Quran. Allah kata, limanil mulkul yaum. Siapakah raja hari ini? Senyap manusia, senyap.
Allah ulang, limanil mulkul yaum, siapakah raja hari ini? Senyap tunduk manusia, tuan-tuan sekalian. Allah ulang lagi, limanil mulkul yaum, siapakah raja hari ini? Senyap tumpah maknanya. Tak bercakap walaupun sepatah. Allah pun jawab dengan keizahan kemegahannya, lillahil wahidil qahhar. Hari ini, inilah raja yang sebenar raja. Itulah aku, Allah yang bersifat Maha Esa, Al-Qahhar, Maha Perkasa. Sebab tu tuan-tuan, raja sebenar raja Allah. Raja atas dunia kita kena apa nama? Ada protokol hormat. Masuk bilik mengadap. Boleh pakai kain plekat gitu. Kain plekat je paroda. Nak tapau di sultan dah. Tuan-tuan. Orang panggil mengadap, nak uwi pingat ke bersarang, dia pergi mengadap sultan kain plekat, lipat jepung, baju paroda. Dah koyok sini. Nak tapau di sultan dah, tuan-tuan sekalian. Nak mengadap raja ada protokol. Betul tak? Tanjuk saja berapa ribu handmade mana ni pula saping. Tuan-tuan sekalian, nak mengadap sultan, baju seragam hitam, kursi tu dia dah nama, asal duduk kursi lain tulis nama, protokol, duduk sama duduk. Betul tak? Tak boleh hak ni seller, hak ni sila panggung, hak ni nerak, boleh. Tuan-tuan sekalian, nak mengadap raja atas dunia, tiba-tiba ngadak Malikul Muluk, manusia buat lebih kurang. Tu ngadak Malikul Muluk mayang. Betul tak? Ngadak Malikul Muluk, raja segala raja lah mayang. Waktu Nabi kata Sayyidina Abu Bakar, dua keadaan Nabi berubah macam tak kenal kami. Dua keadaan. Nabi Muhammad ni orang paling murah senyum, orang paling lembut, adaklah orang paling berakhlak Nabi Muhammad. Tengok muka dia tenang. Kata ulama, kalau Nabi Yusuf comel, Nabi Muhammad comel lagi. Nabi Yusuf comel, kata ulama, macam matahari. Kita tengok sila, tu tak? Sila. Lepas tu orang puan tengok Nabi Yusuf, tak sedar kerat tangan. Tapi Nabi Muhammad comelnya kal badri, macam bulan. Bulan boleh tengok? Malam-malam. Tengok. Tanpa sila. Itulah Nabi Muhammad. Boleh faham comel Nabi Muhammad. Senyum sama Nabi Muhammad. Tapi berubah 360 darjah dalam dua keadaan. Yang pertama masa nak sembahyang, Abu Bakar kata macam tak kenal kami. Pusing belakang, istau sufufakum rahimakumullah, betulkan sah. Ini backing. Lalu tu imam kita buat gitu, kena marah dia orang kampung. Mana backing? Padahal kita tak tahu. Nabi dulu berubah jadi backing. Kenapa? Nak ngadak raja segala raja, jangan buat lebih kurang. Qad qamatis salah, sunat bangun ketika itu. Masa qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai dekat qad qamatis salah, bangun, masuk sah. Ni wak leweh kilah kayak plekat. Ada orang kata masuk sah. Ya, duduk rokok ni, tunggu belakang. Duduk atas tangga. Teruk pergi duduk tanah sokok. Jadi tuan-tuan sekalian, nak ngadak raja segala raja. Orang panggil qad qamatis salah, bangun dengan penuh disiplinnya. Masuk dalam saf. Tuan-tuan sekalian, duduk dalam saf. Nabi kata fa inna taswiyatas sufuf, yang tu imam sebut tu sunnah Nabi tu. Sah yang betul itu min tamamis salah, tanda sembahyang itu sempurna. Khilaf Ibnu Hajar Al-Haisami, Al-Imamur Ramli, sama tumik ke sama depan? Kita pakai sama tumik. Samakan tumik, rapatkan bahu, biar betul seterik sah. Sah luruh, orang kampung tu bersatu. Sah belok, orang kampung tu belok belakang lah. Boleh faham? Betulkan sah. Baru Nabi tengok selesai, baru Nabi pusing, baru Nabi Allahu Akbar. Boleh faham? Kerana nak mengadap raja segala raja. Boleh faham? Sultan kita kena ada protokol. Malikul Muluk, Sultanus Sultan, sultan bagi segala sultan. Allah Ta'ala lebih-lebih lagi kena ada protokolnya. Kalau time tak ada nak balik, tak apalah, pakai baju hijau, tak ada masalah. Sah mayang. Malah